Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang sudah bersama-sama dalam sesi pada pagi ini, insya-Allah seperti biasa kita akan sambung bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Insya-Allah hari ini kita akan teruskan pada muka surat yang ke-100. Okay. Jadi mana-mana tuan-tuan dan puan yang baru pertama kali join, boleh follow TikTok kami dan juga boleh bersama-sama lah dalam sesi pada pagi ini. InsyaAllah dalam tempoh lebih kurang 1 jam sahaja, bermula daripada jam 9 hingga 10 pagi insya-Allah. Jadi yang baru pertama kali join, saya terangkan secara ringkas lah berkaitan dengan sesi live pada pagi ini. Okay, sebenarnya untuk sesi ini kita buat setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat insya-Allah pada jam 9 hingga 10 pagi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang mana berkelapangan free kan, tengah cuti dan sebagainya, bolehlah join sama-sama. InsyaAllah apa yang kita akan buat adalah 3 perkara. Yang pertama, kita akan sama-sama baca ayat. Contohnya hari ini kita baca muka surat 100. Jadi kita akan baca ayat ni, okey, satu persatu. Kemudian kita akan lihat, kita kupas secara ringkas berkaitan dengan hukum tajwid. Dan yang terakhir kita akan bincangkan ataupun huraikan berkaitan dengan maksud ayat yang kita baca. Jadi dalam setiap kali sesi live tu kita dapat belajar ataupun buat 3 perkara lah, iaitu baca, tajwid dan juga fahami maksud untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk tajwid, huraian tajwid kita akan gunakan formula inilah. Bagi yang baru pertama kali join, mungkin tak tahu formula ni apa, nanti insya-Allah sebelum kita teruskan, kita akan explain dulu macam mana nak guna formula-formula ni. Ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi yang baru pertama kali, yang tak pernah join sebelum ni, boleh dengar betul-betul, screenshot pun boleh. Okay? Sebab setiap hukum-hukum atau formula yang kita kongsikan ni ada beberapa hukum tajwid yang di dalamnya. Okay? Di dalam formula-formula tu ada beberapa hukum tajwid. Nanti insya-Allah boleh inilah, boleh dengar. Kalau ada soalan, tak faham dan sebagainya, boleh je tanya insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan boleh bersedia untuk kita mulakan pada muka surat yang ke-100. Okay, macam biasa yang dah masuk, sahabat-sahabat boleh bantu untuk sharekan kepada kawan-kawan kita yang lain ataupun keluarga kita untuk sama-sama spend masa lebih kurang 1 jam saja untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita baca, kemudian kita belajar tengok sikit hukum-hukum tajwid, kemudian kita fahami. Okay, yang paling penting sebenarnya adalah yang kita fahami supaya kita dapat mengamalkan dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Okay? Sebab mustahil Al-Quran itu boleh menjadi petunjuk ataupun guideline kepada kita sekiranya kita tidak memahaminya. Okay? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita mulakan pada ayat yang pertama 135 muka surat yang ke-100 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, kita berhenti dulu pada ayat yang ke-135 ni, hujung ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Siti Aminah. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dah masuk ni, kalau boleh stay lah sampai habis, sebab kita bagi masa sikit untuk kita baca, untuk kita fahami. Yang penting untuk kita fahami supaya kita dapat amalkan. Kalau sebelum ni kita baca tak faham, okey, umur dah contoh 20, umur 30, 40, 50, kita dah berapa kali lah Ramadan, berapa kali dah kita khatam, tetapi satu ayat pun kita tidak fahami, maka kita termasuk dalam orang yang rugi. Orang yang tidak memahami adalah orang yang rugi. Jadi insya-Allah kita mulakan untuk tajwid dulu, tuan-tuan dan puan. Saya akan huraikan berkaitan dengan formula-formula yang biasa kita akan gunakan. Jadi insya-Allah untuk formula ni tuan-tuan dan puan boleh screenshot dulu. Kalau yang belum pernah screenshot, belum pernah join sesi sebelum ni, okey, boleh screenshot dahulu untuk kita terangkanlah. Okey. Jadi untuk formula ni, contoh untuk formula nombor 1, formula nombor 2, formula nombor 3 dan juga formula nombor 4. Okey, semua ni yang kebanyakannya kita jumpa dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Tak kisahlah juzuk berapa, tak kisah muka surat berapa. Yang penting tuan-tuan dan puan akan gunakan formula ini juga. Okey, contoh ya ayyuhallazina amanu, kita ada yang tandanya ombak dekat sini. Okey, dalam sesi live ni kita panggil dia tanda ombak ni, mat ni. Ya, ini tanda ombak, ataupun lagi ni pun ombak. Dia nampak macam ombak tu kan. Kita panggil dia ombak lah, tanda mat tu. Okey, dia ada dalam formula yang keempat, nanti kita akan terangkan. Kemudian ada yang tandanya nun mati, tetapi nun yang tidak ada tanda. Nun kosong lah. Okey, mim ada tanda mati. Lagi baris tanwin tidak selari. Okey, nun kosong lagi, ni baris tanwin yang selari. Maka tanda-tanda yang disebutkan tadi itu mempunyai cara baca yang berbeza. Mengikut kaedah ataupun formula yang kita akan kongsikan, maka kesemua yang kita sebut tadi dapat difahami dengan cara yang lebih mudah. Iaitu dengan syarat tuan-tuan dan puan kena faham, kena ingat, kena mahir dengan formula yang kita kongsikan ini. Okey, jadi kita pergi kepada formula yang pertama. Yang belum screenshot boleh screenshot macam biasa, boleh buat untuk rujukan akan datang, ataupun catatlah mana-mana kalau nak lebih cantik. Ni dah macam belacan ni kan. Okey, insya-Allah untuk yang nombor 1, cara formula ni kita gunanya adalah mana-mana dalam ayat ataupun perkataan yang tuan-tuan dan puan baca dalam Al-Quran. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan nampak ada mim yang kosong. Okey, sebab mim ni ada dua jenis lah. Mim dan juga nun ni ada dua jenis, mim yang kosong, nun yang kosong, ataupun nun yang bertanda mati, ataupun mim yang bertanda mati. Okey. Kemudian ada kategori tanwin. Tanwin ni baris yang double lah, sama ada double atas, bawah ataupun double depan. Jadi atas, bawah yang tidak selari, ataupun tanwin depan 99. Kita ada juga tanwin atas, bawah yang selari. Okey, yang tadi tu tak selari, yang bawah ni selari. Okey, kemudian baris depan 69. Okey, untuk tanda-tanda tuan-tuan dan puan kena bezakan antara yang kosong selari ni dengan yang ada tanda mati dengan yang selari. Yang ni yang tidak selari, sorry. Okey, maka bezakan dulu. Bila tuan-tuan dan puan nampak ada tanda-tanda seperti ini, okey, di dalam mana-mana ayat yang tuan-tuan dan puan baca, maka kena ingatlah cara nak guna formula nombor 1. Okey, contoh dalam perkataan, dalam kalimah ataupun ayat iyakun, kan, ada nun kosong, ada nun yang bertanda mati. Maka kalau nun yang kosong, bermaksud kita akan gunakan formula yang nombor 1. Kalau nun yang ada tanda mati, bermaksud kita gunakan kaedah formula nombor 2. Jadi macam mana caranya? Okey, tuan-tuan dan puan, kalau lihat ada petak ni kan, maka kalau lihat ada mana-mana tanda dalam petak ni,
mestilah kena pergi kepada step yang kedua, iaitu kena lihat selepas tanda-tanda ini hurufnya huruf lam ataupun ra. Maka kalau selepas tanda-tanda dalam kotak ni huruf lam ataupun huruf ra, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh baca dengan dengung. Tetapi sekiranya di dalam tanda dalam kotak ini selepasnya bukan huruf lam dan ra, contoh dekat sini lah kan, huruf ya, okey, maka tuan-tuan dan puan perlu baca dengan dengung. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan kena ingat. Yang mana baca dengung, yang mana tak perlu baca dengung. Jadi kalau yang dalam kotak ni kena lihat huruf selepasnya. Tetapi sekiranya huruf mim, mim ni di luar kotak kan, maksudnya mim ni tidak perlu lihat kepada huruf selepasnya. Terus sahaja tuan-tuan dan puan baca dengan dengung. Okey, baca dengan dengung. Tak kisahlah mim ni kecil ke besar ke. Sebab apa? Sebab mim, ada mim yang kecil tu, itu adalah bacaan iqlab. Kalau dalam hukum tajwid kita panggil iqlab. Cumanya dari segi zahirnya tuan-tuan dan puan nampak je mim kecil tu yang kosong, maka terus tuan-tuan dan puan baca dengan dengung. Okey. Jadi jelas untuk formula nombor 1, saya harap tuan-tuan dan puan dapat fahamilah, sebab ni memang sangat-sangat mudah dah kita buat. Untuk tuan-tuan dan puan faham. Sebab apa? Sebab dalam formula yang pertama ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita dah cover 6 hukum tajwid. Idgham syafawi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, iqlab, lagi apa lagi? Itulah antara hukum-hukum tajwid yang kita dah cover dalam formula yang pertama. Okey. Seterusnya untuk formula kedua, tuan-tuan dan puan, nampak dah kita dah terangkan tadi kan beza dia. Okey, bila nampak tanda-tanda ni, tanda-tanda ni tuan-tuan dan puan terus sahaja baca dengan izhar. Okey, apa maksud izhar? Maksud bacaan jelas. Jelas tu apa? Jelas huruf nun mati. Contoh dekat sini, iyakun ghaniyan. Itu maksudnya jelas. Yakun ghaniyan, jelas bunyi nun. Nun mati tu bunyi jelas. Yakun ghaniyan. Yang tanwin ni pun sebenarnya nun lah. Ghaniyan, ya dengan nun mati. Okey, ghaniyan. Maka tuan-tuan dan puan bacalah dengan izhar, iaitu jelas. Bila kita sebut jelas, bila tuan-tuan dan puan dengar orang cakap jelas ni baca macam mana, maksudnya tidak boleh dengung. Tidak boleh ada dengung. Dengung ni sebenarnya adalah suara yang mengalir melalui rongga hidung. Itu dengung. Okey. Jadi jelaslah untuk formula yang pertama, yang kedua. Ini berkaitan dengan dengung ke tak dengung. Okey. Jadi mana-mana yang tuan-tuan dan puan jumpa je dalam ayat yang kita baca contohnya, ataupun tuan-tuan dan puan baca sendiri, maka bezakan. Okey, bezakan antara nun yang kosong, okey, nun yang ada tanda mati, baris yang selari, baris yang tidak selari. Maka kesemuanya kita dah masukkan dalam dua formula ni. Okey, maka tuan-tuan dan puan, terutama sekali yang belum mahir, boleh ingat formula ni, boleh faham formula ni, boleh hafal formula ni, kemudian praktiklah dalam bacaan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada formula yang seterusnya, iaitu syuhada. Kalau tuan-tuan dan puan perasan di sini ada ombak kan, kita dah sebut tadi. Ni tanda mat ni kita panggil ombak lah. Dalam sesi live ni untuk tuan-tuan dan puan mudah faham, ombak ni bermaksud kena baca panjang lebih daripada 2 harakat. Jadi kita buat satu formula yang lain untuk tuan-tuan dan puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nampak ada tanda ombak ni, dan selepas tanda ombak ini hurufnya bukan huruf yang bersabdu. Huruf bersabdu ni macam mana? Ada tanda W ni. Ni. Inilah kita panggil huruf yang bersabdu. Maka kalau tuan-tuan dan puan nampak contoh dekat sini kan, syuhada ni huruf selepasnya hamzah. Dan huruf hamzah ini tidak ada sabdu seperti mana huruf waw ni. Maka tuan-tuan dan puan terus baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Tak perlu tahu dah di sini hukum mat jaiz munfasil ke, mat wajib muttasil ke, tak perlu. Tuan-tuan dan puan dapat tahu tanda je dah boleh baca dengan harakat yang betul. Cuma kalau dah mahir dengan harakat tu, boleh nak hafal nama pun boleh lah. Macam dekat sini mat wajib muttasil kan, mat bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan. Dan kalau nak berhenti dekat sini boleh sehingga 6 harakat. Tetapi untuk secara umumnya saya tak nak tuan-tuan dan puan pening, hanya ingat formula yang kita dah kongsikan. Okey, itu kalau bukan huruf sabdu. Tetapi kalau ada ombak selepasnya huruf bersabdu, okey, maka tuan-tuan dan puan baca 6 harakat. Baca 6 harakat.
Huruf ombak selepasnya huruf sabdu, maka baca 6. Huruf yang ada tanda ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okay. Jadi dekat sini saya dah simpulkan untuk tuan-tuan dan puan kenal pasti berapa harakat nak kena baca. Tapi yang pastinya tuan-tuan dan puan dekat bila nampak di tanda ombak ni mesti bacaan dia kena lebih daripada 2 harakat. Mengikut mengikut kaedah yang kita belajar lah. Kan, riwayat yang kita belajar. Riwayat Hafs bin Asim. Okey, jadi insya-Allah kita teruskan lagi pada terjemahan ataupun maksud ayat. Jadi untuk hukum tajwid ni saya buat secara ringkas lah untuk tuan-tuan dan puan. Cuma kalau ada yang keliru dan sebagainya boleh je tanya. Okey, talwu ni, contoh dekat talwu ni, walaupun dia kecil ke besar ke, kan, bila nampak ombak terus tuan-tuan dan puan boleh praktikkan formula yang keempat tadi tu. Nampak je tanda ombak ni, tak kisahlah dia dekat atas waw kecil ke, dekat atas tanda alif ni ke, ataupun alif besar ke, tak kisah. Mana-mana guna je formula yang sama. Baik. Okey, dah tak ada soalan insya-Allah. Semua faham lah. Saya rasa memang formula ni direct je, straight to the point. Okey, jadi kita lihat terjemahan ayat yang kita baru baca tadi, apa maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Okey, jadi dalam ayat ni kesinambungan lah daripada ayat yang kita baca semalam kan, iaitu berkaitan dengan keadilan, iaitu kita sebagai orang yang beriman, siapa-siapa yang mengaku diri beriman, hendaklah kita zahirkan ataupun buktikan keimanan itu dengan tindakan ataupun dengan perbuatan kita seharian. Sebagai contoh dalam ayat ni, kita kena menegakkan keadilan, menjadi orang yang adil dalam setiap perkara, dalam menghukum, dalam menjadi saksi, kena bersikap adil. Okey, kena bersikap adil. Tak kisahlah yang kita adili itu ataupun yang kita saksikan itu adalah daripada ibu bapa kita. Hatta diri kita sendiri pun kena kita bersikap adil. Tidak boleh berbohong, tidak boleh culas ataupun orang panggil apa? Nak larikan diri daripada kena hukuman, maka dia tipu ataupun dia menjadi saksi yang salah, yang tidak menegakkan kebenaran, yang tidak bercakap benar untuk selamat daripada hukuman dunia. Maka dalam ayat ni Allah SWT ingatkan, kalau kamu mengaku kamu beriman, maka hendaklah kamu menjadi penegak keadilan. Dan menjadi saksi, kalau kita ni diminta menjadi saksi, kita jadi saksi yang bercakap benar, berdasarkan apa yang kita saksikan lah. Okey, walaupun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai manusia, kita nak backup, kan, nak pertahankan ahli keluarga kita ataupun orang-orang yang rapat dengan kita. Tetapi Allah SWT ingatkan kepada kita, walaupun dia ni ibu bapa kita, walaupun dia ni adik-beradik kita, walaupun dia ni keluarga kita yang rapat, maka kalau dia ni bersalah, keluarga kita ni bersalah, maka tetaplah kita kena jalankan ataupun tegakkan keadilan. Kalau jadi saksi yang benar. Kalau jadi hakim yang benar. Maka kalau kita dah faham ayat ni terjadi dalam kehidupan kita seharian, maka kita dapat satu guideline lah, satu petunjuk kan, satu kaedah, cara untuk kita hadapi situasi yang berlaku. Mungkin dalam hati kita rasa macam takkanlah aku nak bagi kesaksian ataupun bagi keluarga aku dijatuhkan hukuman. Tetapi kalau kita beriman, maka kita tak kisahlah dia keluarga kita ke siapa ke, kalau salah memang tetap salah. Sebab apa? Sebab kita nak terlepas daripada hukuman di akhirat nanti. Kalau kita terselamat daripada hukuman dunia ataupun kita menyebabkan keluarga kita tu terselamat daripada hukuman dunia, maka jangan harap kita akan terselamat pada hukuman akhirat nanti. Okey, jika dia yang didakwa kaya ataupun miskin, maka itu orang yang didakwa lah, sama ada yang bersalah tu lah, sama ada kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan, yakni kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Dan jika kamu memutarbelikkan, yakni kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Ta'ala maha teliti terhadap segala apa yang kamu lakukan. Okey, jadi kalau orang yang bersalah tersebut, contoh adalah orang yang kaya ataupun orang miskin,
Okey, tak kisahlah. Maka kita kena tetap berlaku adil. Contoh, kalau yang seorang kaya ni kita tidak boleh menjatuhkan hukuman yang berat. Sebab apa? Sebab dia ni kaya kan. So dia kena bayar lebih contohnya. Tapi orang miskin, sebab dia miskin, kita kurang-kurangkanlah, kurang-kurang. Tak boleh. Dia kena adil. Untuk orang, tak kisah orang tu kaya ke miskin ke. Kerana apa? Sebab Allah lebih tahu kemaslahatan dan ataupun untuk kebaikannya. Sama ada kita rasa mungkin kesian kan dekat orang miskin ni, tak boleh ni nak bagi denda ataupun orang panggil apa, kena bayaran yang tinggi contohnya, sebab dia ni miskin, nanti susah hidup dia. Jangan. Sebab apa? Sebab Allah lebih tahu kemaslahatan. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk orang yang bersalah tadi tu. Walaupun kita kesian dari segi orang panggil apa, dalam hati kita sebagai manusia kan, kita akan rasa kesian dan sebagainya. Tapi jangan, ingatlah bahawa kita kena adil, tak kisahlah keadaan dia macam mana pun. Sebab apa? Sebab Allah lebih mengetahui kemaslahatan ataupun kebaikan untuk orang tersebut. Kalau kita tak buat adil, maka seolah-olah kita yang tahu kemaslahatan ataupun yang terbaik untuk orang itu, lebih daripada Allah SWT. Maka dekat sini Allah ingatkan kita lah supaya jangan buat macam tu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Yang ni jelaslah menyimpan daripada kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, kalau kita ni jadi hakim, membelitkan kata-kata ataupun kita ni diminta untuk menjadi saksi, maka kita jadi saksi lah. Contoh kalau ada satu kes-kes kemalangan kan, kita punya kereta tu ada dashcam, maka kita serah diri kita untuk sama-sama bagi bukti untuk kejadian-kejadian tertentu supaya dipermudahkan. Sebab kita ni dah kira sebagai saksi lah, sebab kita dah ada bukti kan. Jadi kita permudahkan urusan orang. Jadi saksi yang ada bukti yang jelas. Maka jangan kita nak selindung dan sebagainya. Jangan kita tarik diri tak nak lah jadi saksi, nanti susah nak terlibat dengan benda-benda ni. Jangan. Maka Allah ingatkan, jadilah saksi yang adil. Sebab apa? Sebab Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Macam sebelum ni kita pernah sebut kan, siapa yang dapat melindungi selain daripada Allah SWT. Mungkin dia terselamat daripada kehidupan dunia, tetapi di akhirat nanti mereka ni tidak boleh berselindung. Sebab apa? Sebab Allah Maha teliti. Khabira bermaksud Maha teliti. Okey, baik. Kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Macam biasa kita baca dulu. Auzubillahi. Ya ayyuhalladzina amanu. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita lihat secara ringkas berkaitan dengan hukum tajwid. Apa yang kita ada tadi, formulir yang keempat, iaitu berkaitan dengan tanda ombak ni kan. 1, ada 2, 3, 4. Ada 4 tanda ombak tu, maka semuanya kita guna yang formulir keempat tadi. Selepasnya huruf yang tidak bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Cuma dari segi hukum tajwidnya macam-macam nama lah. Kalau dekat sini ya ayyuhalladzina, apa nama dia? Mad jaiz munfasil, sebab dia bertemu dalam dua kalimah yang berbeza. Walaupun tuan-tuan dan puan mungkin nampak macam dia satu perkataan je ni, ya ayyuha ni, tapi sebenarnya dia dua perkataan, ya dengan ayyuha. Ya ayyuha, itu mad bertemu hamzah dalam dua, maka mad jaiz. Begitu juga dengan ini, mad jaiz munfasil. Di sini mad wajib muttasil, bertemu dalam satu kalimah. Tak penting lah untuk nama-nama tu, bonus lah kalau tuan-tuan dan puan boleh faham, boleh ingat, itu bonus. Cuma yang penting cara baca tu berapa harakat. Okey. Lagi kita nampak nun kosong, nun kosong, nun kosong. Okey.
mim kosong, kan? Mim kosong, nun kosong tadi kita dah sebutkan. Gunakan kaedah ataupun formula nombor 1, maka kita baca dengung. Kalau yang nun ni kena tengok dulu. Huruf selepasnya, kalau lam dan ra tak boleh dengung. Kalau huruf selain lam ra boleh dengung. Maka dekat sini semuanya boleh dengung lah. Sebab selepas dia huruf selain lam dan ra. Tapi kalau mim kosong, terus saja tuan-tuan dan puan-puan baca dengan dengung. Tak perlu lihat dah huruf selepasnya ba ke, jim ke, dal ke, ta ke, waw, tak perlu. Mim kosong terus ingat kena baca dengung. Jadi dalalam, cuma dengung dekat sini tuan-tuan dan puan-puan kena dengung dengan bunyi mim tu. Dalalam ba'ida. Okey. Di sini kita panggil apa? Iqlab. Bertemu dengan huruf ba ni. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada tanda ni. Tanda ni sebenarnya tanda untuk mad silah. Mad silah qasirah, mad silah tawilah. Kalau qasirah yang pendek dia tidak ada ombak. Kalau mad silah tawilah dia ada ombak atas dia ni. Mana-mana tuan-tuan dan puan jumpa tanda-tanda ni tetap baca 2 harakat. Tapi kalau ada ombak atas ni, contoh pada talwu yang sebelum ni kita baca, maka guna je formula yang keempat sama saja. Dari segi nama tu berbezalah, maksilah tawilah, maksilah qasirah dan sebagainya. Okey, satu lagi untuk formula yang seterusnya, formula yang ketiga kita belum sebut, iaitu berkaitan dengan qalqalah. Qalqalah min qabl ataupun faqad dhalla. Kedua-dua ini termasuk dalam kategori huruf qalqalah. Kita panggil dia huruf qalqalah nama dia. Iaitu huruf-huruf yang bila mana tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam keadaan sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun, qaf sukun, ta sukun, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu lantunkan. Perlu lantunkan pada huruf-huruf tersebut. Contohnya dekat sini, min qabl, min qabl. Qabl. Ada lantunan. Ataupun dekat sini, wal yaumil akhiri faqad dhalla. Di sini ada lantunan juga. Cuma lantunan ni janganlah dibuat-buat. Contoh buat-buat dia akan jadi macam da berbaris atas. Faqada dhalla. Itu dah membariskan. Kalau kita nak lebih detail untuk qalqalah, lantunan pada qalqalah tu hanya separuh. Ataupun contoh kalau kita baca huruf biasa, da, la, itu satu harakat kan. Tapi lantunan ini adalah separuh. Faqada dhalla. Dia punya panjang dia tu separuh. Itu kalau kita nak detailkan lagi lah untuk qalqalah. Cuma kena tahulah huruf qalqalah tu ada 5 ni saja. Maka kalau selain daripada ni, contohnya huruf dad, huruf zal, huruf nun, huruf mim yang bertanda sukun ataupun mati, jangan diqalqalahkan. Tak boleh diqalqalahkan. Terutama sekali huruf dad ni, biasa orang qalqalah ni. Min fadlillah, itu lantunan dah. Sebab apa? Sebab huruf dad ni bukan dalam kategori qalqalah. Macam mana nak ingat ni, banyak ni huruf, maka dekat sini ada formula dia lah tuan-tuan dan puan, boleh ingat ni. Baju dah kotor. Kalau nak ajar anak-anak pun boleh ni. Dia orang ni suka kalau ada nyanyi-nyanyi sikit, ada formula-formula sikit, mudah untuk ingat kan. Baju dah kotor. Baju dah kotor, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan juga huruf ta. Jadi ada 5 sahaja. Boleh kongsilah dekat anak-anak kan. Mereka ni boleh senang ingat kalau ada nyanyi-nyanyi sikit, formula-formula sikit kan. Kalau kita yang dah dewasa ni kadang-kadang tak perlu pun. Jadi itu saja untuk berkaitan hukum tajwid. Kalau ada soalan yang tak faham ke, boleh je tanya. Sebab untuk tajwid ni bagi saya, tuan-tuan dan puan memang dah mahir, dah cukup mahir. Dah selalu dengar, dah selalu tengok kan dekat mana-mana platform. Termasuklah TikTok sekarang ni dah banyak. Yang pentingnya kita dapat fahami maksud ayat. Jadi kita lihat pada terjemahan ayat yang ke-136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad, dan kepada kitab yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah jauh tersesat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan baca sendiri pun ayat ni, maksud ayat ni memang dah jelas lah, dah boleh faham dengan jelas. Jadi Allah SWT ingatkan, beritahu kepada kita kalau kita ni mengaku orang-orang yang beriman. biasanya dalam ayat ya ayyuhallazina amanu, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu,
selepas daripada ya ayyuhallazina amanu itu akan ada arahan, akan ada suruhan. Contoh dalam ayat ni, tetaplah beriman. Ataupun dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, contohnya, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Nak Ramadan tak lama lagi kan. Maka selepas ayat ya ayyuhallazina amanu tu, maka kita kalau rasa kita beriman, maka kita fokus apa yang Allah nak sampaikan. Okey. Dan rasul-rasulnya, okey, dekat sini kalau tuan-tuan dan puan perasanlah, okey, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Okey, ni wal kitabil ladzi ni kita dah sebut tadi, maksudnya al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, ini adalah kitab-kitab sebelum al-Quran lah, Taurat, Injil, Zabur kan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dalam kalimah nazala ni maksudnya turun kan. Tapi dekat sini nazzala, tapi di sini anzala. Ada perbezaan lah. Kalau wal kitabil ladzi nazzala bermaksud menandakan bahawa al-Quran itu diturunkan secara berperingkat. Tapi wal kitabil ladzi anzala min qabl, iaitu kitab sebelum daripada al-Quran. Anzala menggunakan perkataan ataupun huruf hamzah, menandakan kitab-kitab sebelum al-Quran itu diturunkan secara menyeluruh ataupun secara sekaligus. Itu dari segi bahasa dia lah untuk kita fahami. Cuma sebab apa? Sebab yang faham maksud tadi tuan-tuan dan puan dah jelas lah. Beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, okay, rukun-rukun iman. Maka siapa yang kufur ataupun mengingkari, sama ada mengingkari Allah, tidak melakukan suruhan dia ataupun melaksanakan larangan dia kan, malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, okay, sama ada dia tahu, dia belajar kan hukum dalam Al-Quran kan, tapi dia melaksanakan apa yang dilarang dalam Al-Quran, apa yang disuruh dalam Al-Quran dia tak buat. Dan juga rasul-rasul dan juga hari akhirat. Contoh kufur kepada hari akhirat ni maksudnya dia hidup seolah-olah tidak ada hari akhirat. Itu termasuk juga dalam orang yang kufur kepada wal yaumil akhir. Dia seolah-olah buat aktiviti harian dia, okay, seperti tidak ada hari yang lain, iaitu hari kebangkitan. Iaitu sentiasa fokus kepada nak kejar kepada dunia, sentiasa fokus nak kejar kepada kekayaan, sentiasa fokus kepada perkara-perkara yang sementara, iaitu perkara yang dia nak dapat dekat dunia. Sebab orang beriman berbeza dengan orang yang kufur ataupun orang yang kafir. Sebab orang yang kafir ni memang dia akan berusaha kau-kau dekat dunia ni. Sebab apa? Sebab dia rasa dunia inilah sahaja yang dia akan hidup. Dia tidak akan dihidupkan kembali dan sebagainya. Sebab tu dalam ayat yang kita sebelum ni kita pernah baca kan, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kan. Jangan kita rasa macam takjub, jangan kita rasa macam hebat orang-orang kafir yang kita nampak kaya raya dan sebagainya, kemudian kita nak ikut. Jangan. Sebab apa? Sebab kita ada hari yang lebih kekal, hari yang kekal. Tak perlulah kita nak spend masa kita lebih kepada dunia sahaja. Okay, untuk muhasabah diri kita masing-masing, cek balik, okay, seharian kita tu apa perkara-perkara yang kita sumbangkan ataupun apa perkara-perkara yang kita spend masa untuk akhirat kita. Mungkin dalam 24 jam tu kita dah bekerja seharian berapa? 8 jam kan. Malam tu makan lagi, borak-borak lagi, okay? Berapa masa yang kita dah spend untuk akhirat kita? Kena buat kira-kira balik, renung balik, tengok balik checklist kita seharian kita kan. Ada tak kita join majlis ilmu, ataupun ada tak kita sambungkan silaturahim, ada tak kita beri sumbangan, sedekah dan sebagainya. Maka kalau kita orang yang beriman dan kita percaya kepada hari akhirat, maka kita kena bersiap sedia lah, kena sediakan bekalan. Okay, sediakan bekalan, insyaAllah. Okay, kita teruskan ayat seterusnya. Kita baca dulu. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Okay, baik. Apa hukum tajuk yang ada?
selain daripada yang kita dah sebutkan tadi, Formula 1, Formula 2 kan, yang mana-mana tuan-tuan dan puan nampak baris tidak selari semua, guna hukum ataupun formula yang nombor 1 tadi. Okay. Kemudian saya nak tambah dekat sini nun yang bertanda sabdu ataupun mim yang bertanda sabdu, okay, yang ada W ni kan. Maka tuan-tuan dan puan perlu baca dengung 2 harakat. Okay, di situ ada kita panggil wajibul gunnah. Okay, untuk yang tanwin yang tidak selari berjumpa dengan lam ni tak dengung lah, tak boleh dengung. Okay, ikut rujuk balik kepada formula yang pertama tadi kita dah sebut. Okay, mim yang tanda mati terus baca jelas, tutup bibir atas bibir bawah betul-betul rapat. Okay, baik, jadi apa lagi? Okay, yang mim kosong ni kan kita baca dengung kan, cuma dengung kalau kita sambung lah, sabilam basyiril. Tapi kalau kita berhenti tu abaikan saja, sabila kita baca macam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fazilah. Okay, kita berhenti, tak perlu dengung lah. Macam mana nak dengung kalau berhenti? Macam tu. Okay, kita teruskan kepada terjemahan ayat. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Antara salah satu maksud ayat ini iaitu berkaitan dengan orang yang munafik kan. Orang munafik bukan sahaja orang munafik zaman dulu, orang munafik zaman dulu, kini dan akan datang. Maksudnya mereka ni secara zahirnya mengaku beriman kan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada di kalangan orang manusia ni yang mengaku dia beriman, tetapi sebenarnya mereka ni tidak beriman. Itu orang munafik lah. Dia mengaku beriman, tetapi dari segi amalan kita nampak dia orang beriman, tapi dalam hati dia ada sifat kufur. Ada sifat kufur, iaitu tidak beriman dengan apa yang dia perkatakan. Okey, maka bila mana mereka ni kafir kemudian beriman, okay, lepas beriman tu kemudian mereka ni melakukan kekufuran lagi, maka selepas itu Allah SWT tambah lagi kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka, dan bila Allah tidak ampun, maka tidak ada jalan petunjuk bagi mereka. Disebabkan itu dalam hari-hari kita setiap hari kita mintakan dalam surah Al-Fatihah untuk Allah SWT tunjukkan kita jalan yang benar, berikan hidayah kepada kita. Kemudian tindakan kita lah selepas tu, kalau dah Allah SWT dah beri hidayah, contohnya ada sahabat kita ajak buat kebaikan, ajak pergi majlis ilmu, maka kita sambutlah. Itulah kita panggil hidayah. Itulah yang kita panggil sebagai jalan yang benar. Sedangkan kalau kita minta tetapi kalau Allah bagi kita tak ambil, maka tak seperti mana yang kita minta lah. Maksudnya kita minta tu mungkin tak ikhlas ataupun kita tidak bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya ayat 138. Ayat ni pendek je. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Okay, alif lam. Okay, untuk alif lam kita belum sebut hari ni. Lam yang bertanda mati. Okay, maka perlu dilafazkan huruf lam tersebut di dalam bacaan. Kalau huruf lam itu kosong, tidak ada tanda sukun ataupun tanda mati, maka tuan-tuan dan puan abaikan saja, tidak perlu lafazkan dia. Okay, di sini alif lam qamariyah kita panggil. Kemudian kalau yang lam kosong tu kita panggil alif lam syamsiyah. Basyiril munafikin. Jelaskan bunyi ataupun lafaz huruf lam. Okay, yang lain macam biasalah, guna je formula 1, 2, 3 tadi kita dah kongsikan. Okay, seterusnya kita lihat pada terjemahan ayat, masuk ayat. Khabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Khabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Maka Allah SWT bagi tahu yang orang munafik ini akan mendapat azab yang pedih. Sama juga macam orang-orang yang kafir, sama orang kafir. Tapi bahkan orang munafik ni lebih lagi tempatnya lebih dalam lagi neraka berbanding dengan orang yang kufur. Sebab apa? Sebab orang munafik ni lebih bahaya daripada orang yang dah kita nampak kufur, memang kita tak follow lah kalau kita orang beriman. Tetapi kalau orang munafik ni kita nampak dia macam beriman, mungkin kita akan terpengaruh dengan
tindakan dia seharian kan, mungkin kita akan terpengaruh. Jadi bahaya orang munafik ni lebih besar daripada orang yang kufur secara zahir yang kita dah nampak. Okay, azaban alima, yang sangat pedih. Bila kita sebut pedih ni, kulit lah kan. Kalau kulit kita ni pedih, sakit, kita rasa pedih tu melalui kulit. Sebab itulah kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelum ni, iaitu Allah gantikan kulit kita tu, bukan kulit kita, sorry, orang yang Allah SWT azab, maka digantikan kulit itu, bila dah terbakar diganti baru, terbakar ganti baru. Sebab apa? Supaya merasakan azab yang disebutkan azaban alima tu, azab yang pedih. Macam mana dia nak rasa pedih? Kalau kulit itu kulit yang lama, maksudnya orang panggil apa, kalau kita belajar sains tu, dia ada dia rasa sakit tu, pain receptor tu kan. Kalau dia dah mati, dah tak rasa sakit, tapi Allah perbaharui kulit supaya ada balik reseptor tu kan. Rasa sakit tu sentiasa akan ada sehinggalah sampai bila-bila. Maka bila Allah SWT ingat sebutkan azab-azab dia ni, kita orang beriman kena fikir, macam manalah kalau aku kena bakar ni, kena ganti kulit, sakit tu akan berterusan. Walaupun mungkin orang yang beriman ini, yang ada keimanan sedikit dalam hati ni, akan dikeluarkan, tapi dalam tempoh tu siapa je yang sanggup sabar. Maka kita berusaha untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka, iaitu beramal soleh, meninggalkan apa yang Allah SWT murka. Boleh tunjuk formula. Okey, formula ni tuan-tuan dan puan-puan boleh screenshot dulu. Screenshot, ataupun puan siapa ni, Kedai Eza ni, boleh tengok video yang sebelum ni pun boleh juga, ada juga. Ya, setiap kali, biasanya untuk setiap live ni kita akan huraikan dulu di permulaan live macam mana formula ni, macam mana cara nak guna dia. Boleh tengok dekat recording balik yang sebelum ni, boleh tengok dekat YouTube lah. Link tu tekan je dekat bio tu, ada link situ YouTube tu. Tekan dekat playlist, dekat bahagian playlist tu ada live TikTok. Okay, boleh tengoklah rakaman-rakaman sebelum ni, yang baru pertama kali join hari ni kan. Yang sebelum-sebelum ni ada terlepas, boleh je tengok ulang kaji dekat sana, belajar dekat sana. Untuk recording sebelum ni, ni 1, 2, 3 dah puan Kedai Eza ni. Ni 1, 2, 3, ada satu lagi dekat sini. Saya tengah usahakan untuk buat satu video khas untuk terangkan berkaitan dengan formula ni. Mungkin ada sahabat-sahabat yang dapat ambil manfaat lah daripada formula yang dikongsikan. Tapi kalau yang dah mahir tajwid tu, tidak ada masalah, tak perlu pun nak guna formula ni. Cuma ni untuk memudahkan sahabat-sahabat kita yang baru belajar. Okay, boleh atur insyaAllah. Okay, kita teruskan lagi ayat yang berikutnya. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Okey, kita tengok hukum tajuk yang ada, alladhi. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak tahu dekat sini kena baca alladhi ke, illadhi ke, ulladhi ke kan? Macam mana kita nak tahu? Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat video dekat TikTok ni, video ke 2 ke 3 letters macam tu. Okay, tengok pada cara membariskan hamzah wasal. Okay, alif yang ada macam kepala sod, kepala dia tu macam huruf sod kan, kita panggil dia hamzah wasal. Jadi cara kita nak bariskan dia, ada kaedah dia lah. Maka tuan-tuan dan puan-puan rujuk video tu. InsyaAllah kalau tengok video tu boleh faham dengan jelas. Nak kena baris atas ke depan ke bawah. Cuma kat sini alladhi lah, kita tak terangkan panjang. Alladzina yattakhidhuna al-kafirin, lam ni dilafazkan alif lam qamariyah. Okey, berapa harakat pada tanda ombak ni kita dah sebut tadi. Guna formula yang keempat. Okey, selepasnya huruf yang tidak bersabdu 4 ataupun 5 harakat. Nun kosong ikut formula nombor 1. Kemudian ya bertaru, pastikan qalqalah dilantunkan, sebab di sini huruf ba kan. Baju dah kotor, 4 huruf 5 huruf qalqalah perlu dilantunkan. Okey, jami'a, alima, ba'ida, semuanya kita panggil mad iwad. Okey, tanwin berbaris di atas. Tetapi kalau tanwin ni berbaris di atas, berada pada huruf ta bulat, maka janganlah kita berhenti kita sebut huruf ta tu. Contoh apa? Ada tak dalam ayat ni?
Contoh pada perkataan ta tu ada tanwin baris atas. Tetapi kalau kita nak berhenti, jangan kita lafazkan ta tu 2 harakat. Matikan saja untuk ta bulat. Kalau ta panjang tu boleh. Kalau ta panjang ataupun ta maftuhah, ta yang terbuka tu boleh. Okey, baik. Terus kepada terjemahan ayat. Iaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Ketahuilah bahawa semua kekuatan itu milik Allah. Jadi kenapa mereka ini yang kita baca daripada dalam ayat 137 ni kan? Mereka ni beriman, lepas tu kafir, lepas tu mengaku beriman balik, lepas tu kafir. Kenapa? Sebab apa? Sebab mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai kawan, sebagai teman rapat kan, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Sedangkan ada orang beriman kan, untuk kita buat kawan, untuk kita angkat dia sebagai pemimpin kan. Tapi mereka ini tidak memilih orang beriman tersebut. Dia memilih orang kafir. Dan disebabkan itulah mereka ni akan terikut-ikut dengan sikap orang kafir tersebut. Sebab itulah mereka ni asalnya beriman, lepas tu kufur. Sebab terikut-ikut dengan tindak tanduk ataupun sikap orang yang kufur tersebut. Mereka memanglah tidak beriman. Mereka memang langgar perintah Allah sebab tidak beriman. Disebabkan itu mereka menjadi orang yang disebutkan pada ayat 137 tadi. Sebab apa? Sebab menjadikan orang kafir ini sebagai teman rapat. Jadi kita sebagai orang beriman yang mengaku beriman, maka carilah orang-orang yang kita nak berkawan tu kan, nak berkawan, nak angkat dia sebagai pemimpin, cari orang yang beriman, bukan orang yang kafir, bukan orang yang kufur. Sebab apa? Sebab apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Adakah mereka ni mencari kekuatan, kekuasaan ataupun kelebihan daripada orang kafir? Sebab apa? Tak boleh buat macam tu sebab Allah sahajalah yang memiliki kekuatan tersebut. Orang kafir ni mungkin kita nampak dia banyak harta dan sebagainya, tetapi itu bukanlah sesuatu orang panggil apa, penanda aras untuk kita jadikan dia pemimpin, untuk kita sanjung dia dan sebagainya. Sebab Allah SWT lah yang paling berkuasa, yang paling kaya, yang paling kuat. Maka kita cari orang yang beriman. Ini salah satu guideline jugalah untuk kita cari kawan-kawan kita kan. Mungkin yang dalam alam pekerjaan kan, dah bergaul dengan macam-macam golongan dan sebagainya, cari fokus kita kepada orang yang beriman. Orang yang beriman, bukan orang yang kafir. Walaupun kita nampak secara zahir dia berkelakuan baik, tetapi dari segi i'tiqad dia tu, dari segi akidah dia tu menyeleweng, dan berkemungkinan kalau kita rapat dengan dia, kita akan jadi seperti ayat yang ke-137 tadi lah kita dah sebut kan. Dari segi dia punya akhlak, dari segi dia punya dia punya perbuatan dia hari-hari, ataupun dia punya fokus, target dia dalam hidup, mungkin kita akan terpesong ataupun terikut-ikut. Sebab kita target kita lain, target kita akhirat. Dia orang ni target dunia sahaja. Okay? Jadi itu petunjuk lah untuk kita, guideline untuk kita, insyaAllah. Okey, yang terakhir insya-Allah ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Okey, kita lihat dulu berkaitan hukum tajwid yang ada. Wa qad nazzala, pastikan lantun ya tuan-tuan dan puan, lantunkan pada huruf dal ni sebab kita dah sebut tadi dalam formula yang ketiga, baju dakota termasuk dalam huruf yang perlu dilantunkan. Wa qad nazzala alaikum. Okey, kemudian kalau tuan-tuan dan puan perasan pada ayatillah yukfaru biha, ada macam seolah-olah lantunan kan, yukfaru biha, tetapi itu kita bukan panggil qalqalah ataupun kita tak panggil lantunan. Sebab ada sifat hamas pada huruf kaf ni. Maka tuan-tuan dan puan dapat dengar macam ada lantunan, tapi kita tak panggil lantunan. Kita panggil apa panggil itu? Hamas. Yukfaru biha wa yustahza'u biha. Okey, pastikan ada perbezaan antara bunyi ha biasa dan juga bunyi ha pedas. Ha. Hatta
wa yustahza'u biha, hatta, biha, hatta. Pastikan ada perbezaan antara dua ha ni. Okey, ha yang pedas ni tuan-tuan dan puan, praktisnya kena senyumkan mulut. Okey, kena senyumkan mulut. Okey, ada juga pelajar-pelajar yang bunyikan ha ni macam ha, biha. Jadi tips dia adalah saya bagi tahu dia supaya malaskan sikit sebutan tu. Malaskan sikit biha supaya tidak bunyi pedas tu. Sebab kadang-kadang kenapa dia jadi pedas, sebab pelajar ni dia tekan, dia macam struggle, dia macam push dia punya tekak tu kan untuk bunyi ha tu. Tetapi tak perlu, sebab tu saya cakap malaskan dia bunyi tu, biha. Macam kita lepas biasalah, lepas nafas biha. Okay, sebab memang kedua-dua huruf ha ni keluar daripada makhraj halqum kan. Tetapi peringkat ataupun tingkatan dia berbeza. Untuk ha ni berada dalam peringkat paling bawah, ha ni berada pada peringkat yang lebih atas daripada ha tu. Disebabkan itulah perbezaan bunyi berlaku. Okey, baik. Nun yang bertanda mati, mim bertanda mati, okey, ikut formula yang kedua kita dah sebut tadi, termasuklah dengan tanwin yang selari ni. Tanwin selari ikut formula yang kedua tu baca jelas. Okey, hadithin ghairih. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan berhati-hati sebab ada juga lagi yang tidak faham bahawa ghairih ini walaupun nampak ada tanda ni kan, maka jangan kita baca ghairihi kalau nak berhenti. Ini khusus untuk huruf ha ni. Sebab tanda-tanda ni sebenarnya sebelumnya tanda huruf ha ni. Kan tanda dia huruf ha macam kat atas ni. Huruf ha. Untuk yang tanda kecil-kecil tu. Maka kalau kita berhenti fi hadithin ghairih. Matikan terus ha ni. Okay, innakum idzam misluhum, ikutlah nun yang bersabdu, mim bersabdu macam biasa, wajibul gunnah, wajib kita dengung 2 harakat. Okay, untuk tajwid itu saja tuan-tuan dan puan, mudah saja, tak perlu disusah-susahkan, tak perlu nak hafal-hafal nama dan sebagainya. Ingat 4 formula yang kita kongsikan tadi. Yang baru masuk boleh tengok balik recording sebelum ni, tengok dekat YouTube. Okay, YouTube link dekat bio, boleh tengok balik apa formula 1, formula 2, formula 3, formula 4. InsyaAllah dapat membantu tuan-tuan dan puan nak baca Al-Quran dengan baik dan dengan tajwid yang betul. Okey, kita lihat terjemahan pula ayat yang terakhir. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan, yakni ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, yakni oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki perbicaraan yang lain. Dari sini jelaslah bahawa Allah SWT ingatkan kepada kita bahawa kalau kita dalam satu majlis ataupun dalam satu kelompok orang kafir ataupun orang-orang munafik ataupun orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat suci Al-Quran, mempersendakan, mempermainkan, maka apa tindakan kita? Jangan duduk bersama mereka. Sebab apa Allah SWT larang kita duduk bersama mereka? Sebab mungkin boleh jadi kita pun lama-lama terbiasa. Orang olok-olokkan, orang permainkan ayat Quran pun kita rasa macam biasa. Lama-lama kita rasa benda tu tak salah. Okey, itu yang pertama. Kemudian kenapa Allah SWT suruh kita tinggalkan tempat tersebut? Sebab apa? Sebab kerana kalau kamu tetap berada duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Maka kalau kita stay bersama dengan mereka, mereka mempersendakan Al-Quran, mempermainkan, mengejek-ngejek dan sebagainya, tapi kita dalam masih lagi bersama dengan mereka, maka kita termasuk dalam golongan yang sama seperti mereka. Okay, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. Jadi Allah SWT akan kumpulkan orang yang kufur, orang yang munafik, yang nampak zahirnya Islam tetapi dalam hatinya adalah kafir ataupun kufur. Maka Allah SWT akan kumpulkan mereka ini di dalam neraka Jahannam. Begitu jugalah kalau kita bersama-sama dengan mereka kan. Innakum izam misluhum. Maka kita pun sama akan dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan itu, bila mana kita rasa macam ada satu majlis, satu tempat yang kita rasa mempermainkan, memperendahkan hukum Islam dan sebagainya, tinggalkan majlis tersebut, kita pergi kepada tempat lain, sehinggalah mereka tukar topik.
cakap tentang apa keluarga ke, cakap tentang pekerjaan dan sebagainya yang tidak salah lah, maka kita boleh stay di situ. Tapi kalau mereka ni cakap tentang hukum-hukum yang mempersendakan Al-Quran ataupun mempersendakan ayat Al-Quran itu sendiri, maka tidak boleh kita bersama dengan mereka. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu saja untuk hari ini. Selesailah kita muka surat yang ke-100. Insya-Allah ada satu lagi muka surat 101 yang kita akan sambung insya-Allah pada hari esok. Okey, hari esok insya-Allah kita sambung lagi muka surat yang ke-101 esok hari Khamis. Okey, kemungkinan esok kita akan adakan sesi live ni sedikit awal. Mungkin kita akan adakan sedikit awal ataupun ditangguh dulu. Nanti tengok macam mana insya-Allah. Kalau yang ada dalam grup tu boleh tengoklah, saya akan maklumkan dalam grup. Okey, grup community tu kan. Kalau nak join yang baru nak join dan sebagainya, boleh je tengok link dekat bio tu, tekan je. Kita ada satu grup khas lah. Sebenarnya grup tu bukan untuk saya maklumkan ada live ke sebagainya saja. Kalau tuan-tuan dan puan ada baca Quran, ada kekeliruan dekat certain tempat, certain ayat, boleh je tanya dalam grup tu. Dalam grup WhatsApp tu lah. Dia tanya dalam tu. Sebab kalau nak tunggu sesi live akan datang, mungkin kita dah lupa dah. Bila ada soalan, terus dia tanya dalam grup tu. Manfaatkan grup tu untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama faham, untuk sama-sama mahir lah dalam bacaan insya-Allah. Okey, yang belum join boleh juga nak join. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, untuk bulan Ramadan nanti kalau boleh bagi idea lah untuk program ataupun slot-slot yang boleh membantu tuan-tuan dan puan dalam bacaan Al-Quran, insya-Allah boleh bagi idea juga dekat Google Form yang saya dah sediakan di link dekat bio tu insya-Allah. Okey, tengoklah ada macam-macam link dekat situ, mana-mana yang tuan-tuan dan puan dapat ambil manfaat ataupun dapat join sebagainya, boleh je tekan kat situ. Okey, insya-Allah itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga keluarga, terutama sekali untuk hari akhirat nanti insya-Allah. Itu saja, kita jumpa sesi yang akan datang. Sambung surat yang terakhir insya-Allah, juzuk yang ke-5 sebelum kita masuk juzuk yang ke-6. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf atas kekurangan sebanyak sesi pada pagi ini. Tak tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi